Selama 64 tahun, berjuta-juta rakyat Cuba telah hidup di bawah bayang-bayang sekatan ekonomi Amerika. Mereka bergelut dalam keputusasaan, dengan bekalan elektrik hanya 4 jam sehari, dan sampah bertimbun di tengah-tengah bandar yang panas terik. Kemudian, berita buruk tiba. Lebih daripada 30 pekerja keselamatan dari Cuba terkorban dalam insiden di Venezuela. Seluruh pulau diselimuti kesunyian yang mendalam. Tiada negara bersekutu, tiada sahabat yang menghulurkan tangan. Namun, pada saat genting itu, ada satu negara yang diam-diam menghulurkan bantuan, Malaysia. Tanpa gembar-gembor atau pengumuman megah, Malaysia membuka pintunya, menerima pelajar-pelajar dan menumbuhkan hubungan. Komuniti rakyat Cuba berketurunan Malaysia berkata, "Kami punya tanah air untuk kembali." Kepercayaan itu berubah menjadi harapan, dan harapan itu menjadi pilihan. Jalan yang diikat bukan oleh kekuasaan, tetapi oleh keikhlasan, adalah yang paling berharga. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah ini? Mari kita lihat reaksi orang ramai terhadap berita ini. Mungkin sependapat dengan Anda. Satu perubahan besar yang tidak disangka-sangka telah bermula. Saya adalah seorang pencatat minit di jawatan kuasa warga di Havana, Cuba. Alasan saya ingin menceritakan kisah ini kepada Anda di Malaysia adalah mudah. Saya ingin berkongsi betapa kami sangat memahami nilai keikhlasan yang mungkin tidak Anda ketahui. Pada bulan Mac tahun itu, bekalan minyak dari Venezuela terhenti sepenuhnya. Bunyi generator yang selalu bergema di lorong-lorong bandar lama Loji Roja akhirnya senyap. Elektrik hanya datang 4 jam sehari, dari pukul 6 hingga 8 pagi, dan dari pukul 6 hingga 8 malam, itu sahaja. Pada mulanya, kami boleh bertahan. Namun, sistem pengumpulan sampah lumpuh dan keadaan berubah drastik. Di bawah terik matahari Caribbean yang membakar, timbunan sampah mula terbentuk di setiap sudut bandar. Musim panas semakin hampir. Nyamuk membiak dengan cepat, dan kanak-kanak mula jatuh sakit akibat demam panas. Bilik mesyuarat jawatan kuasa warga sentiasa dipenuhi dengan suasana yang suram. Perbincangan kami bukanlah mengenai perdebatan politik, tetapi hanya mengenai elektrik, air, dan roti. Bagaimana caranya agar kami dapat bertahan hidup setiap hari? Itu adalah satu-satunya tujuan kami. Tetapi hari itu berbeza. Sebaik sahaja pintu bilik mesyuarat terbuka, saya menyadari ekspresi pengerusi yang luar biasa. Di tangannya ada sekeping telegram. "Kawan-kawan," suara pengerusi bergetar. "Berita dari Venezuela." Semua orang terdiam. Venezuela, negara yang merupakan talian hayat terakhir kami. Berita dari sana. Bermakna 32 rakan kami terkorban. Bilik mesyuarat menjadi beku. Pemuda-pemuda Cuba yang dihantar sebagai pengawal keselamatan kerajaan Venezuela. Mereka adalah anak-anak pulau kami. Pemuda-pemuda berusia sekitar 25 hingga 30 tahun yang dihantar sebagai pertukaran untuk minyak dan bekalan. Apa maksudnya? Seseorang bertanya dengan suara bergetar. Dalam operasi penangkapan Presiden Maduro oleh Amerika, dalam pertempuran dengan pasukan khas, pengerusi tidak dapat meneruskan kata-katanya. Dia meletakkan telegram itu di atas meja dan terduduk. Saya mencatat detik itu, merasakan tangan saya bergetar ketika memegang pen. 32 orang, 32 keluarga, 32 rumah kosong. Cukup banyak untuk membuat seluruh pulau berkabung. Adakah ini yang disebut perikatan? Seorang ahli jawatan kuasa muda memukul meja dengan penumbuknya. Menggunakan anak-anak kami sebagai perisai. Adakah ini perikatan? Tiada siapa yang menjawab. Karena kami semua tahu, kami bukan bersekutu, tetapi bergantung. Kami bukan rakan kongsi yang setara, tetapi bahan guna habis. Venezuela menyatakan penyesalan. Pengerusi tersenyum pahit. Penyesalan, itu sahaja. Harga 32 nyawa adalah dua perkataan itu. Penyesalan. Kesunyian yang berat memenuhi bilik mesyuarat. Kesunyian ini adalah kemarahan, keputusasaan, dan ketidakberdayaan. Kawan-kawan, mari kita bicara terus terang. Pengerusi melihat kami semua. Apa pilihan yang tinggal untuk kita? Amerika sedang menunggu kita melutut. Venezuela menggunakan pemuda kita seperti bahan guna habis. China dan Rusia sibuk dengan hal negara mereka. Eropa hanya mengikut telunjuk Amerika. Tiada siapa yang menjawab.
Kami telah bertahan selama 64 tahun, tetapi kini kami benar-benar sudah mencapai hadnya. Pada saat itulah, tunggu sebentar. Sebuah suara kedengaran dari belakang bilik mesyuarat. Maria Tan, wakil komuniti Malaysia, berketurunan Cuba. Ada satu pilihan. Semua mata tertumpu kepadanya. Pengerusi mengerutkan kening. Kawan Maria, ini bukan masa untuk bergurau. Ini bukan gurauan, katanya, berdiri perlahan. Di tangannya ada segugus dokumen lama. Malaysia, serta-merta, bilik mesyuarat menjadi riuh. Seseorang mencemuh, seseorang menggelengkan kepala. Saya juga ketawa dalam hati. Malaysia, apa yang boleh dilakukan oleh negara kecil itu? Kawan Maria, seriuskah? Apa yang boleh Malaysia lakukan untuk kita? Mereka sudah melakukannya, suara Maria tan tegas. Sejurus selepas kejadian di Venezuela, mereka diam-diam menghubungi dari Kementerian Luar Negeri Malaysia. Mereka menawarkan bantuan kepada keluarga mangsa. Bilik mesyuarat senyap, tiada pengumuman megah, tiada siaran media. Mereka hanya datang secara senyap. Adakah Anda memerlukan bantuan? Apa yang Anda perlukan? Pengerusi mencondongkan badannya. Jadi, apa yang Anda jawab? Belum saya jawab. Ia memerlukan persetujuan jawatan kuasa. Maria Tan membentangkan dokumen-dokumen itu, tetapi ini bukan kali pertama. Malaysia telah berinteraksi secara konsisten dengan komuniti kami selama 30 tahun terakhir. Beasiswa, teknologi, bantuan perubatan. Ia tidak mencolok, tetapi mereka menepati janji. Apa kaitannya dengan kita? Ada kaitan. Dia melihat kami semua. Malaysia tidak memaksa dengan kekuasaan. Mereka berjanji secara senyap dan menepati janji secara senyap. Seorang ahli jawatan kuasa muda mencemuh. Jadi kita harus meminta bantuan dari Malaysia, negara kecil itu, kecil. Maria Tan membentangkan dokumen-dokumen di atas meja. Ia adalah salah satu daripada 10 ekonomi terbesar di dunia. Barangan elektronik, semikonduktor, kereta, produk elektronik, seluruh dunia menggunakan produk Malaysia. Dan yang paling penting, dia memandang kami dengan tepat. Malaysia adalah negara yang pernah runtuh seperti kita. Bilik mesyuarat terdiam. Perang Dunia Kedua. Jutaan orang meninggal dunia. Negara hancur, rakyat kelaparan. Malaysia ketika itu adalah salah satu negara termiskin di dunia. Lebih miskin daripada Cuba kami. Maria Tan mengeluarkan gambar lama. Ia adalah gambar Kuala Lumpur yang musnah. Tetapi dalam beberapa dekad sahaja, mereka bangkit semula. Bagaimana? Karena mereka menepati janji. Janji untuk melabur dalam pendidikan. Janji untuk membangunkan teknologi. Janji untuk memberi makan rakyat. Mereka bangkit dengan menepati setiap janji itu. Saya melihat gambar itu sambil mencatat menit. Bangunan yang runtuh, kanak-kanak yang bogel. Ia tidak berbeza dengan kami. Jadi apa? Anda mau kami menunggu 50 tahun lagi? Tidak. Maria Tan menggelengkan kepalanya. Malaysia sudah bangkit. Dan kini mereka mampu menghulurkan tangan. Kami memerlukan elektrik, air, makanan, perubatan. Malaysia mempunyai semuanya. Dan mereka bersedia untuk memberi. Mengapa mereka memberikannya? Percuma? Tidak percuma, katanya tegas. Kami juga ada sesuatu untuk diberikan. Kedudukan strategik Caribbean, tenaga kerja 10 juta orang. Dan dia berhenti sebentar dan meneruskan. Keikhlasan. Keikhlasan? Seseorang bertanya. Ya, rakyat Malaysia menghargai keikhlasan. Sekali mereka bersekutu, mereka tidak akan mudah melepaskan. Mereka tidak akan membuang kami seperti Venezuela. Pengerusi, setelah berdiam lama, membuka mulutnya. Ada bukti? Maria Tan mengeluarkan dokumen lain. Bulan lalu, kerajaan Malaysia mengumumkan dasar untuk memperluas kerjasama dengan negara-negara Amerika Latin. Mereka juga menyebut kemungkinan normalisasi hubungan dengan Cuba. Dan melalui komuniti kami, ada tawaran tidak rasmi. Mereka bersedia untuk membuka pintu. Bolehkah kita percaya? Datuk saya datang ke pulau ini pada masa huru-hara sebelum perang. Suara Maria Tan bergetar. Ketika Malaysia menjadi padang jarak padang tekukur, dia tidak dapat kembali.
Dia hidup sepanjang hayatnya merindui tanah airnya. Dia bertahan hanya dengan kepercayaan bahwa ada tanah air untuk kembali. Dia melihat kami semua. Tanah air itu kini menghulurkan tangan kepada kami. Tanpa janji-janji muluk secara senyap. Tetapi dari hati, suasana di bilik mesyuarat berubah. Seseorang berdehem, seseorang menyeka air mata. Kita perlu mengesahkan, kata pengerusi. Kita perlu pergi, melihat, dan mendengar sendiri. Kita tidak boleh membuat keputusan hanya berdasarkan cerita. Saya setuju, Mariatan mengangguk. Kami akan mengatur delegasi lawatan dari komuniti kami. Kami akan mengesahkannya sendiri. Malam itu, saya mengemas minit sambil melihat keluar tingkap bandar yang diselubungi kegelapan, tanpa elektrik. Tetapi saya merasakan ada cahaya samar-samar. Pilihan Malaysia, jalan yang diikat bukan oleh kekuasaan, tetapi oleh keikhlasan. Adakah itu benar-benar akan menyelamatkan kami? Saya tidak tahu, tetapi ada satu perkara yang pasti. Kami tidak akan lagi menjadi bahan guna habis. Kami mempunyai hak untuk memilih, dan kami diberi peluang untuk mengesahkan pilihan itu. Kata-kata terakhir Mariatan masih terngiang di telinga saya. Kami mempunyai tanah air untuk kembali. Adakah itu benar? Kami akan tahu tidak lama lagi. 2 hari diperlukan untuk mengatur delegasi lawatan. 5 orang dari jawatan kuasa warga, 3 orang dari kesatuan sekerja, dan 2 orang dari komuniti Malaysia berketurunan Cuba. 10 orang semuanya. Saya adalah salah seorang daripada mereka, karena saya perlu mendokumentasikan semuanya sebagai pencatat minit. Malam sebelum berlepas, Mariatan memanggil saya secara berasingan. Rumahnya berada di tengah-tengah bandar Havana. Apabila saya menaiki tangga, terhidu bau kicap dari suatu tempat. Sila masuk. Apabila dia membuka pintu, saya melihat ruang tamu kecil. Bendera Malaysia digantung di dinding, dan rak buku lama dipenuhi dengan buku-buku berbahasa Melayu. Mahukah Anda teh? Tidak, terima kasih. Saya menggelengkan kepala. Sebenarnya, saya sudah lama ingin bertanya. Mengapa Anda memanggil saya? Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan sebelum kita pergi ke Malaysia, katanya, mengeluarkan kotak kayu lama. Debu tebal menyelimuti kotak itu. Apabila dia perlahan-lahan membuka penutupnya, keluar beberapa gambar lama. Ini datuk saya. Seorang lelaki muda, dalam gambar hitam putih berdiri di pelabuhan Havana. Dia memegang sebuah beg lama, melihat jauh ke suatu tempat. Dia datang pada tahun 1920-an. Dia bekerja di ladang tebu. Pasti susah. Bahasa tidak difahami, dan dia tidak dapat kembali. Dia mengeluarkan gambar lain. Kali ini, gambar keluarga. Neneknya adalah orang Cuba. Mereka bertemu dan berkahwin di sini. Ayahnya dilahirkan, dan saya juga dilahirkan. Kami menjadi orang Cuba, jadi mengapa Malaysia? Datuk saya memikirkan Malaysia sepanjang hidupnya, suaranya bergetar. Sehingga saat dia meninggal, dia masih bercakap bahasa Melayu. Kuala Lumpur, Sungai Klang, Kampung Baru. Tempat-tempat yang tidak pernah dia kunjungi, tetapi dia ingat sepanjang hidupnya. Mariatan mengeluarkan balang kaca berisi jeruk. Ini juga resipi yang datuk saya ajarkan. Saya membuatnya semirip mungkin dengan bahan-bahan yang ada di Cuba. Rasanya sedikit berbeza, tetapi ini adalah identiti kami. Saya menatap balang kaca itu. Sayur-sayuran yang sering digunakan kelihatan di sebalik kaca telus. Jadi, karena itu Anda percaya Malaysia? Tidak. Dia menggelengkan kepala. Kepercayaan datang dari pengalaman. Saya belajar ini melalui interaksi dengan Malaysia selama 30 tahun. Bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka menepati janji. Maria Tan mengeluarkan segugus dokumen lain. Dari tahun 1995, kerajaan Malaysia telah menyokong beasiswa untuk komuniti kami. Ia tidak mencolok. 5 orang setiap tahun, itu sahaja. Tetapi ia tidak pernah terhenti selama 30 tahun. Adakah itu begitu hebat? Ya, itu hebat, katanya tegas. Adakah Anda tahu betapa seringnya situasi antara bangsa di sekitar Cuba berubah? Tekanan Amerika, kejatuhan Kesatuan Soviet, kemunculan dan kejatuhan Venezuela. Di tengah-tengah semua perubahan itu, Malaysia terus menepati janji. Saya diam-diam membelak dokumen-dokumen itu. Nama-nama, tarikh,
jumlah wang yang tertulis rapi. Ia adalah rekod 30 tahun. Pada tahun 2010, program latihan teknologi perubatan bermula. 15 doktor dari komuniti kami pergi ke Malaysia untuk mendapatkan pendidikan. Cara mengendalikan peralatan canggih, pertolongan cemas, teknik pembedahan. Selepas pulang, mereka bekerja di hospital-hospital tempatan. Tetapi mengapa Anda baru memberitahu sekarang? Mengapa tidak lebih awal kepada jawatan kuasa? Siapa yang akan percaya? Maria Tan tersenyum pahit. Sebuah negara kecil, Malaysia, akan membantu kami. Semua orang pasti akan ketawa. Jadi saya diam. Ia bukan sesuatu yang perlu dibanggakan secara besar-besaran. Dia mengeluarkan gambar sekolah bahasa Melayu. Kanak-kanak duduk di hadapan papan hitam, menulis huruf. Di komuniti kami mengadakan sekolah bahasa Melayu seminggu sekali, agar anak-anak tidak kehilangan identiti mereka. Kerajaan Malaysia menghantar bahan-bahan pelajaran. Mereka juga menyokong guru-guru. Mengapa mereka berbuat sejauh itu? Apa yang Malaysia dapat dari kami? Tiada apa-apa. Maria Tan memandang saya tepat ke mata. Itulah yang penting, menepati janji walaupun tiada pulangan segera. Mereka melihat jangka panjang. Mereka membina kepercayaan. Saya terdiam mendengar kata-kata itu. Hubungan antara bangsa yang kami tahu bukanlah seperti itu. Urusan memberi dan menerima, logik kekuasaan, keuntungan segera, itu sahaja. Esok apabila Anda pergi, Anda akan terkejut, katanya sambil membuat teh. Kelajuannya berbeza. Kerja yang kami lakukan dalam 3 hari, mereka selesaikan dalam 1 hari. Tetapi bukan itu sahaja. Apalagi? Sikap. Maria Tan menghulurkan cawan teh. Orang Malaysia serius dalam pekerjaan mereka. Mereka tidak menipu. Mereka melakukan yang terbaik untuk pekerjaan kecil maupun besar. Itu adalah budaya mereka. Saya berbual dengannya sehingga lewat malam itu. Sejarah, budaya, rakyat Malaysia. Kisah-kisah yang dia ceritakan sangat berbeza daripada apa yang saya bayangkan. Pagi esoknya, kami berkumpul di lapangan terbang Havana. Kesemua 10 ahli delegasi lawatan kelihatan tegang. Baiklah, kawan-kawan. Pengerusi mengumpulkan kami. Lawatan ini bukan sekadar tinjauan. Masa depan seluruh rakyat kami bergantung padanya. Buka mata Anda lebar-lebar, dengar dengan teliti, dan catat dengan tepat. Semua orang mengangguk. Kapal terbang berlepas. Havana semakin menjauh di luar tingkap. Jalan-jalan tanpa elektrik, sampah yang bertimbun, bangunan yang runtuh. Itulah kenyataan yang kami tinggalkan. Ini kali pertama ke Malaysia, wakil kesatuan sekerja di sebelah saya bertanya. Ya, saya juga, jawab saya. Sejujurnya saya tidak berharap banyak. Ia negara kecil, kan? Saya tidak menjawab. Kata-kata Maria Tan terngiang-ngiang di kepala saya. Negara kecil, adakah begitu? Kapal terbang selama 20 jam. Kami transit sekali di Istanbul dan terbang semula. Keletihan mula terkumpul. Semua orang tidur, tetapi saya tidak dapat tidur. Matahari terbit dari luar tingkap. Daratan mula kelihatan di celah-celah awan. Para penumpang yang dihormati, kami akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur tidak lama lagi. Pengumuman dalam penerbangan kedengaran. Dalam bahasa Melayu, Inggris, dan Spanyol. Saya melihat keluar tingkap, dan saya terdiam. Deretan bangunan pencakar langit yang tidak berkesudahan, tingkap kaca yang berkilauan, jalan raya yang sibuk, bandar yang dipenuhi cahaya. Ia sangat berbeza daripada mana-mana bandar di Cuba. Adakah itu Malaysia? Wakil di sebelah saya berbisik. Dia juga melihat keluar tingkap. Kapal terbang mendarat. Sebaik sahaja saya memasuki bangunan lapangan terbang, saya terkejut lagi. Ia bersih. Terlalu bersih. Lantai berkilat seperti cermin, udara segar. Orang ramai bergerak dengan teratur, semuanya berfungsi secara sistematik. Kesini, sila. Seorang pemandu yang fasih berbahasa Melayu menyambut kami. Dia berketurunan Malaysia Cuba. Bagasi Anda akan diuruskan di sini. Pertama, sila melalui immigration, dan sebuah kereta sedang menunggu di luar. Semuanya cepat. Immigration, pengambilan bagasi, perjalanan, apa yang memerlukan sehari di Cuba, selesai dalam sejam. Apabila kami keluar dari lapangan terbang, sebuah bas sedang menunggu. Bas besar yang bersih,
Dengan penyaman udara berfungsi, kami akan bergerak ke hotel. Sila berehat. Bas itu berlepas. Di luar tingkap, terbentang lebuh raya. Lihat itu. Seseorang menunjuk keluar tingkap. Lebuh raya 6 lorong, kereta bergerak dengan teratur, jalan raya yang bersih, papan tanda yang sempurna, sistem isyarat yang sistematik, banyak kereta tetapi tiada kesesakan lalu lintas, kata seseorang. Itu karena lampu isyaratnya sempurna, pemandu menjelaskan. Malaysia mempunyai sistem pengangkutan yang sangat maju. Setiap lampu isyarat dikawal oleh komputer. Saya melihat pemandangan yang mengalir di luar tingkap, bangunan yang bersih, jalan-jalan yang teratur, bandar yang dipenuhi cahaya, bandar yang mempunyai elektrik 24 jam. Adakah tempat ini benar-benar hidup di zaman yang sama dengan kita? Pengerusi berbisik. Kami tiba di hotel. Apabila saya memasuki lobi, udara sejuk menyentuh kulit saya, penyaman udara. Sesuatu yang tidak dapat dibayangkan dicoba. Berehatlah di bilik masing-masing, kita akan berjumpa di lobi esok pagi jam 8. Semua orang bersurai mengikut kata-kata pengerusi. Saya masuk ke bilik dan membuka tingkap. Di hadapan saya terbentang pemandangan malam Kuala Lumpur. Jutaan cahaya menerangi kegelapan. Dicoba. Pada waktu malam hanya ada kegelapan, kerana tiada elektrik. Tetapi di sini berbeza. Malam terang seperti siang. Pada saat itu, saya menyadari, Malaysia bukanlah negara kecil. Ia adalah negara yang bersedia. Dan negara yang mempunyai begitu banyak perkara untuk kami pelajari. Apa yang dikatakan Maria Tan adalah benar. Malaysia menepati janji. Adakah itu benar-benar? Kami akan mengesahkannya sendiri esok. Pagi esoknya jam 7, saya turun ke lobi hotel. 1 jam lebih awal daripada jadwal. Saya tidak dapat tidur. Dari tingkap lobi, pemandangan pagi Kuala Lumpur kelihatan. Orang ramai pergi bekerja, kereta bergerak dengan teratur, jalan-jalan yang bersih. Semuanya tepat. Bangun awal, sebuah suara kedengaran dari belakang. Maria Tan. Saya tidak dapat tidur. Saya juga begitu. Semasa saya datang kali pertama, katanya, duduk di sebelah saya. Kemana kita akan pergi hari ini? Pertama, kita akan pergi ke Pelabuhan Klang. Mereka akan menunjukkan kepada kita sistem pelabuhan Malaysia. Pelabuhan? Ya. Apa yang paling kita perlukan adalah sistem logistik, pengurusan sampah, pengangkutan bekalan, bekalan elektrik. Semuanya bermula dari pelabuhan. Apabila jam 8, semua orang berkumpul. Bas berlepas. Jarak dari Kuala Lumpur ke Pelabuhan Klang adalah kira-kira 1 jam. 1 jam itu sudah cukup untuk melintasi Cuba. Seseorang berbisik. Kami memandu di lebuh raya. Di luar tingkap, pemandangan gunung dan ladang berlalu. Terowong muncul. Jambatan muncul. Dan kemudian bandar lain muncul. Lihat terowong itu, pengerusi menunjuk keluar tingkap. Terowong yang menembusi gunung. Lampu dipasang dengan sempurna dan sistem pengudaraan berfungsi. Berapa lama masa yang diambil untuk menggali gunung itu? Mungkin 2 atau 3 tahun, kata seseorang. Tidak, kata pemandu. Terowong itu siap dalam 1,5 tahun. Kelajuan pembinaan Malaysia adalah antara yang tertinggi di dunia. Bas menjadi senyap. Semua orang melihat keluar tingkap. Kami tiba di Pelabuhan Klang. Laut kelihatan. Tetapi ia berbeza daripada laut di Cuba. Kontena yang tidak berkesudahan, kren gergasi, kapal-kapal yang berlabuh dengan teratur. Apa semua itu? Itu Pelabuhan Klang. Salah satu pelabuhan kontena terbesar di dunia, pemandu menjelaskan. Semua orang ternganga mendengar penjelasan itu. Kami memasuki menara kawalan pelabuhan. Sebuah bilik pemantauan yang luas muncul. Seluruh pelabuhan dipaparkan secara langsung di skrin yang memenuhi dinding. Selamat datang. Pegawai Kementerian Pengangkutan Malaysia menyambut kami. Dia kelihatan berusia pertengahan 40-an. Saya Encik Tan, Ketua Bahagian Operasi Pelabuhan. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda sistem Pelabuhan Klang. Dia menunjuk ke skrin. Pada saat ini, 350 kapal sedang menunggu di Pelabuhan Klang. Purata 50.000 kontena diproses setiap hari. 50.000 kontena? Pengerusi bertanya semula. Ya, 50.000 kontena sehari. Encik Tan menaip pada papan kekunci. Skrin berubah.
Sistem ini beroperasi dengan kecerdasan buatan. Apabila kapal masuk, ia secara otomatik mengira tempat berlabuh yang optimum, menentukan urutan pembongkaran, dan menetapkan laluan pengangkutan. Bukan manusia yang melakukannya, manusia menyelia. Kerja sebenar dilakukan oleh sistem. Di screen, sebuah kren gergasi bergerak. Ia mengangkat kontena dan meletakkannya di posisi yang tepat. Tiada kesilapan sama sekali. Purata 40 saat untuk memproses satu kontena. 40 saat. Ya, sasaran kami adalah untuk mengurangkannya kepada 30 saat. Saya berasa pening mendengar kata-kata itu. Dicoba, hampir sehari diperlukan untuk memproses satu kontena. Adakah Anda ingin melihatnya secara langsung? Encik Tan membawa kami keluar. Apabila kami keluar ke pelabuhan, angin bertiup. Angin masin yang serupa dengan angin masin di Cuba, tetapi di sini berbeza. Ada ketertiban. Kren yang Anda lihat di sana adalah salah satu yang terbesar di dunia. Encik Tan menunjuk ke arah kren gergasi. Ia kelihatan lebih tinggi daripada 100 meter. Berapa beratnya? 600 tan. Ia boleh mengangkat 4 kontena sekaligus. Kami diam-diam melihat kren itu. Ia gergasi. Ia mengagumkan. Pelabuhan ini beroperasi 24 jam sehari. Malam terang seperti siang, dan elektrik tidak pernah terhenti. Saya terdiam mendengar kata-kata itu. Dicoba, elektrik hanya datang 4 jam sehari. Berapa kosnya? Berapa kos untuk mengekalkan ini? Pengerusi bertanya. Banyak. Encik Tan menjawab jujur. Tetapi ia berbaloi untuk melabur. Jika kecekapan meningkat, kos akan dapat ditampung. Itulah cara pemikiran Malaysia. Cara pemikiran Malaysia, pengerusi berbisik. Waktu makan tengah hari. Kami pergi ke kantin di dalam pelabuhan. Ia adalah kantin yang bersih. Makanan berbaris rapi di meja. Sila ambil sesuka hati. Jika tidak cukup, sila ambil lagi. Kami dengan berhati-hati meletakkan makanan di pinggan. Nasi, sup, lauk pauk. Kekayaan yang tidak dapat dibayangkan di Cuba. Adakah ini makanan pekerja? Wakil Kesatuan Sekerja bertanya. Ya, ini adalah makanan yang dimakan oleh pekerja pelabuhan setiap hari. Setiap hari? Ya, dan ia percuma. Disediakan oleh syarikat. Tangan Wakil Kesatuan Sekerja bergetar. Dia menundukkan kepalanya sambil memegang sudu. Selepas makan, kami bergerak ke hospital. Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Ini adalah hospital umum canggih di Malaysia. Doktor yang menjadi pemandu menjelaskan. Pertama, kami akan menunjukkan kepada Anda unit kecemasan. Apabila kami memasuki unit kecemasan, sistem yang sistematik segera menarik perhatian kami. Pengurusan pesakit, penempatan bilik rawatan, penempatan kaki tangan perubatan, semuanya cepat dan tepat. Apabila pesakit kecemasan tiba, rawatan awal bermula dalam purata 5 menit. 5 menit, doktor dari komuniti kami bertanya dengan terkejut. Ya, sasaran kami adalah 3 menit. Doktor itu tidak dapat berkata apa-apa. Dicoba, walaupun pesakit kecemasan tiba, mereka sering terpaksa menunggu karena kekurangan peralatan perubatan. Ini adalah mesin CT. Model terbaru. Berapa harga satu unit? Kira-kira 300 juta yen. 300 juta yen? Ya, ada 5 unit di hospital ini. Kami berpandangan sesama sendiri. Berapa banyak mesin CT yang berfungsi dengan baik dicoba? Kami melalui unit rawatan intensif dan menuju ke wad umum. Koridor yang bersih, bilik pesakit yang senyap, peralatan perubatan yang canggih. Berapa ramai juru rawat ditempatkan untuk setiap pesakit? Di unit rawatan intensif, 1 lawan 1. Di wad umum, kira-kira 5 pesakit untuk setiap juru rawat. Di Cuba, seorang juru rawat menjaga puluhan pesakit. Itu pun tanpa peralatan yang sesuai. Apabila kami keluar dari hospital, hari sudah gelap. Sehari berlalu begitu cepat. Esok kami akan melawat sekolah dan institut penyelidikan, kata pemandu. Dalam perjalanan pulang ke hotel, bas senyap, semua orang melihat keluar tingkap dengan ekspresi yang mendalam. Saya mengeluarkan buku nota dan meringkaskan apa yang saya lihat hari ini. Kelajuan pelabuhan, sistem hospital, sikap orang ramai. Semuanya berbeza daripada Cuba. Apa pendapat Anda?
Pengerusi bertanya dengan suara rendah. Sejujurnya, saya terharu. Saya menjawab jujur. Saya juga begitu. Dia melihat keluar tingkap. Pada mulanya, saya meremehkannya. Saya pikir ia adalah negara kecil. Tetapi saya salah. Apa yang salah? Saya salah memahami kriteria untuk negara besar dan negara kecil. Pengerusi menoleh ke arah saya. Bukan size, tetapi kesediaan. Malaysia bukanlah negara kecil, tetapi negara yang bersedia. Saya mengangguk mendengar kata-kata itu. Saya kembali ke bilik hotel dan mandi. Air panas mengalir, tekanan air kuat, dan suhu tetap. Dicoba, kadang-kadang ada air, kadang-kadang tidak. Saya berbaring di katil dan melihat ke siling. Penyaman udara berfungsi secara senyap. Kata-kata Maria Tan terlintas di pikiran saya. Ini bukan negara besar, tetapi negara yang bersedia. Memang begitu. Malaysia bangkit dari runtuhan perang. Sebuah negara yang lebih miskin daripada Cuba, hanya dalam beberapa dekad menjadi seperti ini. Bagaimana ia boleh berlaku? Saya melihat sebahagian daripada jawaban itu hari ini. Kelajuan, kecekapan, sistem, dan yang paling penting, sikap tidak putus asa. Rakyat Malaysia telah menjadikan perkara yang mustahil menjadi mungkin. Mereka menggali gunung, menambak laut, menerangi malam. Adakah mereka akan membantu kami? Saya masih belum pasti. Tetapi satu perkara jelas, kami mempunyai begitu banyak perkara untuk dipelajari, dan Malaysia bersedia untuk mengajar. Apalagi yang akan kami lihat esok? Saya tidur dengan perasaan bercampur harapan dan kebimbangan. Dan saya bermimpi, mimpi tentang cahaya yang menerangi Havana. Ia adalah pagi hari ketiga. Hari ini kami akan melawat sekolah dan institut penyelidikan. Bas berhenti di hadapan sebuah sekolah menengah di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Di seberang jalan kelihatan padang sekolah yang cantik. Ini adalah sekolah menengah awam biasa, pemandu menjelaskan. Bukan sekolah khas? Ya, sekolah menengah biasa di Malaysia. Kami melalui pintu pagar sekolah dan memasuki bangunan sekolah. Koridornya bersih dan setiap bilik darjah terang. Sedang sesi pengajaran. Sila lihat dari belakang secara senyap. Kami membuka pintu sebuah bilik darjah dan masuk. Pelajar-pelajar sedang belajar di meja masing-masing. Di papan hitam terdapat skrin besar, dan guru menunjukkan bahan pelajaran menggunakan tablet. Yang sedang digunakan adalah buku teks digital. Pengetua menjelaskan dengan suara rendah. Kami mengajar menggunakan tablet, bukan buku teks kertas. Ia disediakan untuk semua pelajar. Untuk semua pelajar? Ya. Disediakan secara percuma. Saya melihat pelajar-pelajar itu. Mereka fokus melihat skrin, mencatat, dan bertanya soalan. Ia sangat berbeza daripada sekolah di Cuba. Sesi pengajaran tamat dan waktu rehat bermula. Beberapa pelajar mendekati kami. Dari mana datang? Seorang pelajar perempuan bertanya. Kami datang dari Cuba. Cuba? Di Karibian? Ya. Pelajar-pelajar itu melihat kami dengan wajah ingin tahu. Bagaimana Cuba? Sekolahnya? Saya tidak tahu bagaimana hendak menjawab. Sekolah yang elektriknya terhenti, perpustakaan yang kekurangan buku, meja, dan kerusi lama. Bagaimana hendak menjelaskannya? Ia sedikit berbeza daripada kami. Berbeza bagaimana? Di sini jauh lebih baik. Pelajar-pelajar itu ketawa. Ketawa yang rendah hati. Kami biasa sahaja. Belajar banyak dan susah, kata seorang pelajar lelaki. Walaupun begitu, dapat belajar dalam persekitaran seperti ini adalah satu rahmat, kata pengerusi. Jangan anggap apa yang Anda miliki sebagai sesuatu yang biasa. Di dunia ini, ada banyak pelajar yang mengimpikan sekolah seperti ini. Ekspresi pelajar-pelajar itu menjadi serius. Seterusnya adalah perpustakaan. Seluruh bangunan 3 tingkat adalah perpustakaan. Puluhan ribu buku berbaris rapi dan komputer-komputer dipasang. Pelajar-pelajar boleh menggunakannya secara bebas? Ya. Buka dari jam 7 pagi hingga 9 malam. Hingga jam 9 malam? Ya. Ramai pelajar belajar sendiri. Kami melawat perpustakaan. Pelajar-pelajar membaca buku, mencari maklumat di komputer, dan berbincang secara senyap. Pendidikan adalah kekuatan negara ini, kata pengetua. Malaysia adalah negara yang tidak mempunyai sumber asli. Tiada minyak, tiada mineral. Oleh itu,
Kami melabur dalam manusia. Pendidikan adalah satu-satunya sumber kami. Kata-kata itu menyentuh hati saya. Cuba juga tidak mempunyai sumber asli, tetapi kami tidak dapat melabur dalam pendidikan. Kami tidak mempunyai kemampuan. Kami keluar dari sekolah dan menuju ke Institut Penyelidikan. Institut Penyelidikan Komunikasi Elektronik Malaysia. Ini adalah tempat di mana teknologi maklumat dan komunikasi Malaysia dikaji. Pengarah menyambut kami. Teknologi komunikasi 5G, sistem komunikasi kecerdasan buatan, bidang-bidang di mana Malaysia memimpin dunia. Kami memasuki makmal. Puluhan penyelidik duduk di hadapan komputer dan bekerja. Yang Anda lihat di sana adalah sistem komunikasi 5G. Pengarah menunjuk ke skrin. Teknologi pertama di dunia yang dikomersialkan. Dicipta oleh Malaysia. Berapa lama masa yang diambil untuk membangunkan? 15 tahun. 15 tahun? Ya. Kami tidak putus asa. Kami mengulangi kegagalan. Tetapi kami teruskan penyelidikan. Dan kami berjaya. Saya melihat penyelidik-penyelidik itu. Kebanyakan mereka adalah orang muda. Mereka melihat skrin dengan mata yang penuh semangat. Berapa banyak uang yang diperoleh dengan teknologi ini? Wakil Kesatuan Sekerja bertanya soalan yang realistik. Masih dalam proses pemulihan, pengarah ketawa. Ia mungkin mengambil masa 20 tahun lagi untuk memulihkan semua dana yang dilaburkan, tetapi tidak mengapa. Kami melihat jangka panjang, jangka panjang. Ya, Malaysia melihat pertumbuhan jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. Itulah rahasia kami sehingga sampai ke tahap ini. Petang itu, kami kembali ke hotel. Seminggu telah berlalu. Kami telah melihat banyak perkara di Malaysia. Malam itu, mesyuarat jawatan kuasa diadakan. 10 ahli delegasi lawatan duduk bersama. Kawan-kawan, mari kita ringkaskan apa yang kita lihat dalam seminggu. Pengerusi memulakan. Sejujurnya, saya ingin tahu, adakah Anda fikir Malaysia boleh membantu kami? Kesunyian berlaku. Semua orang berfikir. Wakil Kesatuan Sekerja adalah yang pertama membuka mulut. Saya terharu. Pada mulanya, saya meremehkannya sebagai negara kecil. Tetapi saya salah. Negara ini tidak kecil. Saya juga setuju, kata ahli jawatan kuasa lain. Teknologi, sistem, rakyat, semuanya lebih maju daripada kami. Apa yang kami lakukan dalam 10 tahun, mereka lakukan dalam 1 tahun, tetapi ada masalah. Seorang ahli jawatan kuasa muda berkata dengan berhati-hati, kosnya. Untuk memperkenalkan sistem seperti ini dicoba, memerlukan uang yang sangat banyak. Adakah kami mempunyai uang sebegitu? Semua orang mengangguk. Cuba hampir bangkrut. Itulah sebabnya kita perlu berunding dengan kerajaan Malaysia, kata Mariatan. Kita perlu mendekatinya secara berperingkat. Jika kita coba melakukan semuanya sekaligus, ia mustahil. Bagaimana secara berperingkat? Pertama, yang paling mendesak, elektrik, air minuman. Jika 3 perkara ini sahaja dapat diselesaikan, rakyat akan dapat bernafas. Adakah Malaysia akan melakukannya secara percuma? Tidak percuma, Mariatan membentangkan dokumen-dokumen itu. Kami juga ada sesuatu untuk diberikan. Kedudukan strategik Caribbean, tenaga kerja, pasaran. Malaysia ingin meluaskan pengaruh ke Amerika Latin. Kami boleh menjadi batu loncatan mereka. Pengerusi meletakkan tangannya di dagu. Masalahnya adalah reaksi luar. Jika berita tentang kita bekerja sama dengan Malaysia tersebar, Amerika akan membantah, kata seseorang. Sudah tentu mereka akan membantah. Negara yang telah menyikat kita selama 64 tahun bekerja sama dengan Malaysia. Mereka tidak akan berdiam diri. Bilik mesyuarat menjadi tegang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Menyerah? Seorang ahli jawatan kuasa muda meninggikan suara. Rakyat kita kini kelaparan. Tiada elektrik, kekurangan air, hospital tidak mempunyai ubat yang mencukupi. Adakah kita akan hanya berdiam diri, menjaga perasaan Amerika? Bukan begitu. Jadi apa? Adakah Anda bermaksud kita harus menyerah kerana kita takut Amerika? Walaupun kita melihat jalan keluar untuk hidup, pengerusi mengangkat tangan untuk menenangkan. Tenang. Ini bukan masalah yang perlu didekati secara emosi. Pengerusi melihat kami semua.
Kita harus memilih, sama ada kita bekerja sama dengan Malaysia sambil menanggung tekanan Amerika atau kita mengekalkan status quo. Status quo bukanlah mengekalkan, tetapi kemusnahan. Wakil Kesatuan Sekerja berkata tegas, minyak Venezuela telah terhenti. Tiada perubahan. Kita kini perlahan-lahan runtuh. Saya juga setuju, ahli jawatan kuasa lain mengangguk satu persatu. Kalau begitu, pengerusi menarik nafas dalam. Mari kita teruskan kerjasama dengan Malaysia, tetapi secara berhati-hati, secara berperingkat, dan dengan ketelusan. Dengan ketelusan, ya, bukan rundingan rahasia, tetapi secara terbuka dan jujur. Kita memilih untuk hidup, bukan untuk mengkhianati sesiapa. Semua orang merasakan kelegaan mendengar kata-kata itu. Esok ada mesyuarat dengan Kementerian Luar Negeri, kata Mariatan. Kita akan menyampaikan pendirian kita dan mengesahkan niat Malaysia. Mari kita bercakap jujur. Semua orang mengangguk. Mesyuarat tamat dan saya kembali ke bilik. Pemandangan malam Kuala Lumpur kelihatan di luar tingkap. Jutaan cahaya. Apa yang akan berlaku apabila saya kembali ke Cuba? Adakah rakyat akan menerima pilihan kami? Bagaimana Amerika akan bertindak balas? Saya takut. Tetapi pada masa yang sama, saya juga yakin, kami bukan lagi bahan guna habis. Kami mempunyai hak untuk memilih, dan kami telah memilih. Malaysia, apa jawaban yang akan diberikan oleh kerajaan esok? Saya membuka buku nota dan meringkaskan rekod hari ini. Kami memilih hidup, maruah, dan Malaysia. Dan saya menulis ayat terakhir, tiada jalan kembali. Pagi esoknya, kami menuju ke bangunan Kementerian Luar Negeri Malaysia, sebuah bangunan kelabu yang terletak di tengah-tengah Kuala Lumpur. Kami melalui pemeriksaan keselamatan dan memasuki bangunan. Lobi yang bersih, sistem panduan yang teratur, semuanya tepat. Ke sini, sila. Pemandu membawa kami ke lift. Kami naik ke tingkat 13. Kami melalui koridor dan memasuki bilik mesyuarat. Meja bujur panjang, skrin besar di dinding, pemandangan kota Kuala Lumpur di luar tingkap. Ruang yang mengagumkan. Selamat datang. Timbalan Menteri Luar Negeri Malaysia menyambut kami. Dia kelihatan berusia pertengahan 50-an. Di sebelahnya duduk Ketua Pengarah Jabatan Amerika Latin dan pegawai-pegawai lain. Saya Datuk Seri Amir, Timbalan Menteri Luar Negeri. Terima kasih atas usaha Anda melawat Cuba. Kami bersalaman. Tangannya keras tetapi hangat. Saya dengar Anda telah melihat Malaysia selama seminggu. Bagaimana? Pengerusi berhenti sebentar dan perlahan-lahan membuka mulutnya. Sejujurnya, saya terharu. Terharu? Ya, kami fikir Malaysia adalah negara kecil. Tetapi kami salah. Malaysia adalah negara yang bersedia. Timbalan Menteri Amir tersenyum. Terima kasih atas kata-kata Anda. Kami juga mempunyai banyak kekurangan. Tidak. Pengerusi menggelengkan kepala. Kelajuan pelabuhan Klang, sistem hospital, sistem sekolah, semuanya adalah sesuatu yang perlu kami pelajari. Itulah sebabnya kami datang ke sini hari ini. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Semua orang melihat pengerusi. Cuba kini berada dalam krisis yang sangat genting. Suara pengerusi bergetar. Minyak Venezuela telah terhenti. Elektrik hanya datang 4 jam sehari. Sampah bertimbun, hospital tidak mempunyai obat, sekolah runtuh. Dia mengeluarkan dokumen dan membentangkannya di atas meja. Ini adalah statistik 6 bulan terakhir. Peningkatan kadar kematian bayi, penyebaran penyakit berjangkit, peningkatan pesakit malnutrisi. Ia lebih teruk apabila dilihat dalam angka. Timbalan Menteri Amir mengambil dokumen itu, ekspresinya menjadi serius. Sekatan ekonomi Amerika kini masuk tahun ke-64. Kami telah bertahan. Tetapi kini, kami benar-benar sudah mencapai hadnya. 10 juta rakyat sedang menunggu pilihan. Jadi Anda memilih Malaysia? Ya, pengerusi menjawab tegas. Kami memilih Malaysia, bukan Amerika, bukan China, bukan Rusia. Mengapa Malaysia? Timbalan Menteri Amir bertanya. Saya ingin bertanya terus terang. Mengapa Malaysia? Ada 3 sebab. Pengerusi membuka jari-jarinya. Pertama, Malaysia, seperti kami, pernah mengalami keruntuhan. Mereka bangkit dari runtuhan perang. Mereka
adalah satu-satunya negara yang boleh memahami penderitaan kami. Timbalan Menteri Amir mengangguk. Kedua, Malaysia menepati janji. Selama 30 tahun terakhir, mereka terus menepati janji dengan komuniti kami. Ia tidak mencolok, tetapi ia konsisten. Sebab ketiga, Malaysia tidak melihat kami sebagai bahan guna habis. Suara pengerusi menjadi rendah. Venezuela menggunakan 32 pemuda kami sebagai perisai, dan mereka mengakhirinya dengan dua perkataan, penyesalan. Kami tidak lagi menginginkan hubungan seperti itu. Bilik mesyuarat terdiam. Apa yang kami inginkan adalah perkongsian yang setara. Hubungan di mana bukan sahaja Malaysia memberi dan kami menerima, tetapi kami memberi satu sama lain. Kami fikir itu mungkin dengan Malaysia. Timbalan Menteri Amir, setelah berdiam lama, membuka mulutnya. Kami menerima dengan ikhlas perasaan ikhlas rakan-rakan dari Cuba. Terima kasih. Dia menoleh ke arah Ketua Pengarah Jabatan Amerika Latin di sebelahnya. Kami juga ingin mengatakan dengan jujur, Kerajaan Malaysia ingin bekerja sama dengan Cuba. Amerika Latin adalah pasaran penting bagi Malaysia, terutama kawasan Caribbean mempunyai nilai strategik yang besar. Tetapi akan ada masalah, bukan? Wakil Kesatuan Sekerja bertanya. Amerika. Amerika tidak akan berdiam diri. Betul, Timbalan Menteri Amir mengakui. Reaksi Amerika dijangka. Tetapi kami adalah negara yang merdeka. Dasar luar kami ditentukan oleh kami sendiri. Ia tidak akan mudah, bukan? Tidak mudah. Timbalan Menteri Amir tersenyum. Tetapi ia juga tidak mustahil. Malaysia telah mengekalkan perikatan dengan Amerika selama 50 tahun sambil mengembangkan dasar luar sendiri. Kami telah membina hubungan dengan China, Rusia, Korea Utara, semua negara. Kalau begitu, secara konkret, kerjasama seperti apa yang mungkin? Maria Tan bertanya. Timbalan Menteri Amir memberi isyarat kepada Ketua Pengarah Jabatan Amerika Latin. Ketua Pengarah Jabatan Amerika Latin membuka komputer riba dan memaparkan bahan di skrin. Kami membahagikannya kepada 3 fasa. Sebuah jadwal muncul di skrin. Fasa pertama adalah bantuan kecemasan, elektrik, air minuman, perubatan. Ketiga-tiga ini akan diberi keutamaan untuk diselesaikan. Tempohnya 6 bulan. Kami akan memulihkan infrastruktur asas dalam tempo 6 bulan. 1 bulan, kami berpandangan sesama sendiri. Adakah itu benar-benar mungkin? Malaysia mempunyai pengalaman yang luas dalam tindak balas bencana kecemasan. Ketua Pengarah Jabatan Amerika Latin menjelaskan. Gempa bumi, taufan, kebakaran. Kami telah mengalami pelbagai bencana dan membina sistem. Know-how itu akan diterapkan di Cuba. Secara konkret, pertama, saya akan memberitahu tentang elektrik, skrin berubah. Gambar stesen jana kuasa muncul. Sistem jana kuasa kecemasan syarikat elektrik Malaysia akan digunakan. 100 unit generator mudah alih akan dihantar. Ia akan ditempatkan di setiap kawasan dan membekalkan elektrik 24 jam sehari. Kosnya percuma selama 6 bulan. Percuma? Ya. Bantuan kemanusiaan. Selepas itu, ia akan ditentukan melalui rundingan. Pengerusi menarik nafas dalam-dalam. Air minuman akan dipasang sistem rawatan air. Gambar loji rawatan air muncul di skrin. Teknologi rawatan air Malaysia adalah antara yang terbaik di dunia. 10 loji rawatan air akan dibina di bandar-bandar utama. Ia akan disiapkan dalam tempoh 3 bulan. 3 bulan? Ya, kelajuan syarikat pembinaan Malaysia, seperti yang Anda lihat, kami mengangguk. Kelajuan yang kami lihat di Pelabuhan Klang. Perubatan adalah sokongan untuk penghantaran pasukan perubatan. Gambar hospital muncul di skrin. Kami akan bekerja sama dengan Persatuan Perubatan Malaysia dan menghantar 100 ahli pasukan perubatan. Mereka akan bergilir setiap 6 bulan. Pada masa yang sama, kami akan menyokong peralatan perubatan asas. Ubat-ubatan juga termasuk. Bekalan ubat-ubatan penting untuk 6 bulan akan dihantar terlebih dahulu. Saya merasakan tangan saya bergetar. Ia seperti mimpi. Fasa kedua adalah pendidikan dan pemindahan teknologi. Skrin berubah. Kami akan menjemput pemuda-pemuda Cuba ke Malaysia. Program latihan selama setahun.
Mereka akan belajar dalam pelbagai bidang seperti teknologi, pengurusan, perubatan, pendidikan. Berapa ramai? Pada tahun pertama, 500 orang. Selepas itu, 1.000 orang setiap tahun. 500 orang? Maria Tan bertanya dengan terkejut. Ya, kami juga akan menyokong beasiswa, yuran pengajian, kos sara hidup, tambang penerbangan. Semuanya ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Mengapa mereka berbuat sejauh itu? Seorang ahli jawatan kuasa muda bertanya. Kami melihat jangka panjang. Timbalan Menteri Amir menjawab. Pemuda-pemuda Cuba akan belajar di Malaysia, dan apabila mereka pulang, mereka akan membangunkan Cuba. Mereka akan mengingati Malaysia. Itu adalah pelaburan kami. Fasa ketiga adalah kerjasama ekonomi. Gambar pelabuhan muncul di skrin. Kami akan memodenkan pelabuhan Cuba. Syarikat-syarikat Malaysia akan melabur, dan Cuba akan menjadi pusat logistik Caribbean. Pusat? Ya, pusat transit yang menghubungkan Amerika Latin dan Amerika Utara, memanfaatkan kelebihan geografi Cuba. Adakah Amerika akan berdiam diri? Amerika juga akhirnya mementingkan ekonomi. Timbalan Menteri Amir berkata, jika Cuba stabil dan berkembang, ia juga akan menguntungkan Amerika. Ia akan mengambil masa, tetapi ia boleh dipujuk. Pengerusi meletakkan tangannya di atas meja. Datuk Seri, saya ingin bertanya satu perkara. Sila, adakah semua ini mungkin? Benarkah? Timbalan Menteri Amir memandangnya tepat. Mungkin. Apa yang telah dilakukan Malaysia selama 50 tahun ini adalah menjadikan perkara yang mustahil menjadi mungkin. Dia berdiri dan menunjuk keluar tingkap. Lihatlah bandar itu. 50 tahun lalu, ia adalah runtuhan. Kini ia adalah salah satu daripada 10 bandar terbesar di dunia. Bagaimana Anda fikir ia boleh berlaku? Bagaimana mereka tidak putus asa? Mereka menepati janji. Dan mereka bekerja bersama. Timbalan Menteri Amir menoleh ke arah kami. Cuba juga boleh. Malaysia akan bersama Anda. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Saya merasakan air mata saya mengalir. Bila akan bermula, pengerusi bertanya. Sebaik sahaja kerajaan membuat keputusan, kami akan segera bermula. Prosedurnya, sila hantar permohonan kerjasama rasmi. Kami akan menjawab dalam masa 30 hari. 30 hari? Ya. Kerajaan Malaysia cepat. Timbalan Menteri Amir tersenyum. Mesyuarat tamat. Kami bersalaman dan keluar dari bilik mesyuarat. Semasa berjalan di koridor, pengerusi berbisik, adakah ini mimpi atau kenyataan? Kenyataan, Maria Tan menjawab. Kami memilih, dan Malaysia menjawab. Kami turun lift. Kami melalui lobi dan keluar. Cahaya matahari Kuala Lumpur menyilaukan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang ahli jawatan kuasa muda bertanya. Kita harus kembali ke negara dan melaporkan, memujuk rakyat, dan membuat keputusan. Jawab pengerusi, ia tidak akan mudah. Pengerusi melihat ke langit. Tetapi kita harus melakukannya. Kerana inilah jalan hidup bagi seluruh rakyat kita. Petang itu, kami menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Lawatan seminggu telah berakhir. Di hadapan pintu pagar lapangan terbang, Maria Tan berkata kepada kami, apabila Anda kembali ke Cuba, pertempuran sengit akan bermula, akan ada orang yang menentang. Pasti ada tekanan daripada Amerika, saya tahu. Tetapi jangan putus asa, suaranya bergetar. Malaysia menepati janji. Jika kita menghulurkan tangan, mereka pasti akan memegangnya. Kapal terbang berlepas. Kuala Lumpur semakin menjauh di luar tingkap. Bandar yang berkilauan dan teratur. Cahaya yang tidak berkesudahan. Saya membuka buku nota dan mencatat rekod terakhir. Kami telah mengesahkan. Malaysia sudah bersedia. Kini giliran kami. Kami terbang selama 20 jam dan tiba di Havana. Bandar yang diselubungi kegelapan, bandar tanpa elektrik. Tetapi saya tahu, kegelapan ini akan segera hilang. Cahaya akan datang dari seberang laut. Keesokan harinya selepas tiba di Havana, mesyuarat pleno jawatan kuasa warga dipanggil. Lebih daripada 100 ahli jawatan kuasa berkumpul. Ketegangan terasa. Kawan-kawan, saya telah pergi ke Malaysia selama seminggu.
Pengerusi berdiri di podium dan berkata, "Saya akan melaporkan dengan jujur. Apa yang kami lihat adalah keajaiban." Dewan mesyuarat menjadi riuh. Malaysia, 50 tahun lalu, lebih miskin daripada kami. Semuanya musnah akibat perang. Tetapi kini ia adalah salah satu daripada 10 ekonomi terbesar di dunia. Pengerusi memaparkan gambar di skrin. Pelabuhan Klang, pemandangan malam Kuala Lumpur, hospital, sekolah. Satu-satunya sebab mengapa ini mungkin adalah kerana mereka menepati janji. Jadi apa yang Anda mau kami lakukan? Sebuah suara kedengaran dari belakang. Bekerja sama dengan Malaysia? Bagaimana dengan tekanan Amerika? Akan ada tekanan, pengerusi mengakui, tetapi kita harus memilih. Sama ada kita perlahan-lahan runtuh seperti sekarang, atau kita mencari jalan untuk hidup. Adakah Malaysia benar-benar akan membantu kami? Percuma, tidak percuma, Mariatan berdiri. Malaysia akan memberikan bantuan kecemasan percuma selama 6 bulan. Selepas itu, rundingan. Kami juga ada sesuatu untuk diberikan. Pelabuhan, tenaga kerja, pasaran, perkongsian yang setara, bolehkah dipercayai? Boleh dipercayai, Mariatan berkata tegas. 30 tahun ini adalah buktinya. Malaysia tidak pernah melanggar janji. Mesyuarat berlanjutan sehingga lewat malam. Sokongan dan penentangan saling berlawanan. Tetapi perlahan-lahan suasana mula berubah. Kawan-kawan, mari kita lihat kenyataan. Wakil Kesatuan Sekerja berdiri. Rakyat kita kini kelaparan. Kanak-kanak sakit. Jika begini, kita akan benar-benar tamat. Tetapi Amerika telah menyikat kita selama 64 tahun. Dia meninggikan suara 64 tahun. Mereka tidak akan pernah menarik balik sekatan sehingga kita melutut, sehingga kita menghulurkan tangan terlebih dahulu. Kalau begitu, kita yang akan memilih. Kita akan menentukan nasib kita. Tepukan kedengaran. Pada mulanya perlahan, tetapi kemudian semakin kuat. Undian diadakan. 78 undi menyokong. 22 undi menentang. Cadangan kerjasama dengan Malaysia diluluskan. Kita perlu memberitahu rakyat, kata pengerusi. Secara telus, secara jujur, kita perlu menjelaskan mengapa kita membuat pilihan ini. 3 hari kemudian, orang ramai berkumpul di dataran tengah Havana. Puluhan ribu orang. Kabar angin tersebar bahwa jawatan kuasa warga akan membuat pengumuman penting. Pengerusi berdiri di podium. Suaranya bergema melalui pembesar suara. Rakan-rakan sebangsa yang dihormati, dataran menjadi senyap. Kita berada dalam situasi genting. Minyak Venezuela telah terhenti. Elektrik, air, makanan, semuanya kekurangan. Kita harus membuat keputusan. Orang ramai terdiam. Jawatan kuasa warga telah melawat Malaysia selama seminggu lalu. Dan selepas pulang, kami telah mengundi. Hasilnya adalah 78 undi menyokong. Menyokong apa? Seseorang menjerit. Kerjasama dengan Malaysia. Dataran menjadi gempar. Malaysia telah berjanji bantuan kecemasan. Elektrik, air minuman, perubatan, infrastruktur asas akan dipulihkan dalam tempo 6 bulan. Bagaimana dengan Amerika? Suara lain kedengaran. Amerika akan membantah, pengerusi berkata jujur. Tetapi kita adalah negara yang merdeka. Nasib kita ditentukan oleh kita sendiri. Kita bukan milik sesiapa. Tepukan kedengaran, pada mulanya perlahan, tetapi kemudian semakin kuat. Kita bukan lagi bahan guna habis. Suara pengerusi bergetar. Kita adalah manusia yang bermaruah, dan kita mempunyai hak untuk hidup. Dataran dipenuhi dengan sorakan. Malam itu, kerajaan cuba menghantar permohonan kerjasama rasmi kepada kerajaan Malaysia. Ia dihantar melalui telegram. Republik Cuba secara rasmi memohon bantuan kemanusiaan kecemasan dan kerjasama ekonomi dari Malaysia. 2 hari kemudian, jawaban dari kerajaan Malaysia tiba. Kerajaan Malaysia menerima permohonan dari Republik Cuba. Pegawai akan dihantar dalam tempo seminggu. Seluruh Cuba bergembira, harapan mula kelihatan. Reaksi Amerika segera. Jabatan negara mengeluarkan kenyataan. Amerika Syarikat menyatakan penyesalan terhadap keputusan Cuba. Sekatan ekonomi akan diteruskan, tetapi Cuba tidak goyah. 10 juta rakyat menyokong pilihan itu. Seminggu kemudian,
Pegawai-pegawai Malaysia tiba di Havana. Tiada masa, kita harus menyelesaikannya dalam 6 bulan. Mereka segera bergerak, tinjauan lapangan, reka bentuk, perolehan bahan, semuanya berjalan serentak. Sebulan kemudian, generator muda alih pertama tiba. Ia dimuatkan dalam kontena gergasi, di mana ini akan dipasang. Di tengah-tengah bandar Havana, juru teknik menyelesaikannya dalam 3 hari dan mereka menghidupkan Swiss. Cahaya menyala, lampu jalan menerangi jalan-jalan. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun, malam menjadi terang seperti siang. Orang ramai membanjiri jalan-jalan, menangis, ketawa, menari, menyanyi, cahaya. Cahaya telah datang. Saya menitiskan air mata melihat pemandangan itu. Ini adalah permulaan. Ini benar-benar permulaan. 2 bulan kemudian, pembinaan loji rawatan air bermula. Syarikat Pembinaan Malaysia masuk. Kami akan menyiapkannya dalam 3 bulan, kata pengurus tapak dengan yakin. Mereka bekerja tanpa henti. Pembinaan diteruskan 24 jam sehari. Mereka bekerja secara bergilir dan tidak berhenti sesaat pun. Pekerja-pekerja cuba terkejut melihat mereka. Adakah mereka mesin? Tidak, mereka adalah orang Malaysia. Maria Tan menjawab sambil ketawa. Bagi mereka, tiada yang mustahil. 3 bulan kemudian, air telah siap. Majelis perasmian diadakan. Sekarang kita boleh minum air bersih. Jurutera Malaysia memulas pipe. Air jernih mengalir. Orang ramai bersorak. Kanak-kanak mengambil air dan meminumnya. Manis. Ini kali pertama saya minum air sebersih ini. 3 bulan kemudian, pasukan perubatan Malaysia tiba. 100 doktor dan juru rawat kami akan ditempatkan di hospital, kata ketua pasukan perubatan. Kami akan tinggal di sini selama 6 bulan, melatih kaki tangan perubatan cuba dan bekerja bersama. Mereka menepati janji. Mereka menjaga pesakit dari awal pagi hingga lewat malam. Mereka mengajar doktor-doktor cuba teknologi terbaru. Begini caranya, tidak susah. Doktor Malaysia menjelaskan dengan mesra. Doktor-doktor cuba menitiskan air mata. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. 6 bulan berlalu. Havana telah berubah. Elektrik 24 jam sehari. Air bersih mengalir. Hospital mempunyai ubat. Sampah sarap di bandar telah dibersihkan. Sistem pengurusan sampah yang disokong oleh Malaysia telah beroperasi. Sekolah dibuka semula. Pengajaran bermula dengan buku teks dan komputer yang dihantar dari Malaysia. Adakah ini mimpi? Seorang nenek bertanya kepada saya. Tidak, ini kenyataan. Saya menjawab sambil ketawa. Kami memilih dan Malaysia menepati janji. Pada akhir tahun itu, sebuah kapal berlabuh di pelabuhan Havana. Ia adalah kapal tentera laut Diraja Malaysia. Orang ramai membanjiri pelabuhan, puluhan ribu orang. Kapal itu perlahan-lahan berlabuh. Bendera Malaysia berkibar di angin. Kapten turun, dan dia tunduk dengan dalam. Tentera Laut Diraja Malaysia. Kami telah membawa bekalan bantuan kemanusiaan. Tepukan kedengaran, sorakan memenuhi udara. Saya menyadari pada saat itu. Ini bukan adegan kemenangan. Ini bukan adegan penyelamatan. Ini adalah adegan di mana dua negara yang setara berganding bahu. Adegan yang diikat oleh janji dan kepercayaan. Saya, yang pernah meremehkan Malaysia, kini berkata, negara terbaik di dunia adalah negara yang paling senyap menjalankan tanggung jawabnya. Malaysia tidak menjerit dengan lantang. Mereka hanya bekerja, berjanji, menepati janji, dan bersama, dan kami bangkit semula. Cahaya menerangi bandar Havana. Kanak-kanak ketawa, nenek-nenek menari, pemuda-pemuda menyanyi harapan. Kami tidak diserap oleh sesiapa. Kami berdiri bersama sebuah negara yang bersedia, dan kami berjalan bersama menuju masa depan. Di bawah nama Malaysia, saya menyampaikan surat ini kepada rakyat Malaysia. Anda mungkin tidak tahu betapa hebatnya negara yang Anda bina. Anda mungkin tidak tahu betapa banyak harapan yang Anda berikan kepada ramai orang. 50 tahun lalu, negara yang bangkit dari runtuhan kini menjadi mercu tanda dunia. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih bagi pihak rakyat Cuba. Kami tidak akan lupa janji yang ditunjukkan Malaysia, kepercayaan yang ditunaikan Malaysia, dan masa depan yang dikongsi Malaysia. Malaysia, terima kasih banyak-banyak.